Persidangan Dewan Negara. Bank Negara terus komited pastikan kecairan ringgit mencukupi keadaan pasaran kewangan kekal teratur. Selain itu, pemaju perlu lakukan kajian kebolehlaksanaan bagi mengatasi masalah lebihan bekalan perumahan. Laporan penuh kita bersama Faris Izzat Syahrudin langsung dari Parlimen. Baik Syu, kerajaan menerusi Bank Negara Malaysia BNM akan sentiasa memastikan keadaan pasaran kewangan lebih teratur dan lancar. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, BNM komited memperkenal langkah untuk memastikan kecairan ringgit mencukupi pasaran kekal berdaya tahan dan aktiviti spekulasi dalam pasaran dikurangkan. Langkah ini termasuk menetapkan syarat supaya sebahagian besar daripada hasil ekspor dalam mata wang asing ditukarkan kepada ringgit bagi meningkatkan mudah tunai wang asing dalam pasaran dalam negeri dan meningkatkan penguatkuasaan ke atas peraturan pertukaran asing sedia ada bagi mencegah aktiviti spekulasi mata wang ringgit diniagakan di luar pesisir. Pada masa sama, Bank Negara Malaysia telah memperkenalkan instrumen pelindung nilai dengan izin hedging instruments dan menyediakan fleksibiliti agar peserta pasaran kewangan dan sektor perniagaan boleh melaksanakan pengurusan risiko pendedahan mata wang asing dengan lebih baik. Katanya lagi, dalam jangka masa panjang, nilai ringgit akan didorong terutama oleh kekuatan asas ekonomi negara. Justru, sektor perniagaan disaran untuk tidak bergantung kepada nilai ringgit semata-mata untuk meningkatkan daya saing. Sebaliknya, tumpuan perlu diberikan terhadap usaha untuk meningkatkan produktiviti dan inovasi serta pengurangan kos. Sementara itu, nilai ringgit menyusut 0.5% sehingga 18 September lepas. Penyusutan itu berikutan ketidaktentuan berkaitan perkembangan geopolitik dan kemerosotan sentimen pelabur dalam pasaran kewangan dunia. Ia juga disebabkan kebimbangan ketara membabitkan penularan COVID-19 dan kejatuhan harga minyak global. Sejak akhir Mac, sentimen pelabur dalam pasaran kewangan dunia menjadi semakin positif. Berikutan pelaksanaan segera tindak balas dasar oleh bank-bank pusat dan kerajaan di seluruh dunia bagi mengurangkan kesan pandemik COVID-19. Berikutan perkembangan ini, mata wang ringgit telah menambah nilai sebanyak 4.2% berbanding dengan dolar Amerika Syarikat sejak akhir Mac. Ini sehingga 18 September. Tambah Tengku Datuk Seri Zafrul, perkembangan tersebut sejajar dengan pergerakan mata wang serantau yang berubah dalam lingkungan 4.8% sehingga 10.9%. Di sebalik persekitaran global yang mencabar serta pasaran keuangan dunia yang tidak menentu, kadar pertukaran ringgit yang fleksibel memainkan peranan penting sebagai penyerap kejutan terhadap keadaan luaran yang berubah-ubah. Bagaimanapun, volatiliti ringgit yang ketara boleh meningkatkan ketidaktentuan dan menjejaskan aktiviti ekonomi. Berikutan kesukaran sektor perniagaan dan perindustrian merancang strategi serta mengambil keputusan wajar. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Teo Eng Tee. Baik, dalam perkembangan lain, 29,698 unit rumah siap dibina tidak terjual direkodkan pada suku pertama tahun 2020. Ia melibatkan transaksi bernilai 18.9 bilion ringgit. Berdasarkan laporan Pusat Maklumat Harta Tanah Negara, jumlah itu menunjukkan pengurangan berbanding suku keempat tahun 2019 iaitu 30,664 unit. Jelas Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib, antara punca berlakunya unit rumah tidak terjual adalah ketidakmampuan membeli rumah mengikut harga pasaran dan ketiadaan sistem bersepadu bagi memastikan kesepadanan antara penawaran dengan permintaan mengikut lokasi. Sehubungan itu, antara usaha-usaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk memastikan rumah yang akan dibina dapat dijual mengikut keperluan setempat adalah seperti berikut. Yang pertama, memastikan harga rumah projek-projek perumahan yang dibangunkan oleh kerajaan mengikut dasar rumah mampu milik negara iaitu harga maksimum sehingga RM300,000. Yang kedua, mencadangkan agar pihak pemaju perumahan membuat kajian laksanaan agar masalah lebihan bekalan perumahan dapat diatasi atas tempoh jangka masa panjang sebelum kelulusan pemaju perumahan yang baru dibuat.
Tambahnya, kementerian juga menjalankan kajian analisis data raya perumahan yang bertujuan mendapatkan gambaran sebenar mengenai pengurusan perumahan di negara ini. Kajian tersebut akan dijadikan sebagai input bagi pembangunan platform pusat pengumpulan data hartanah yang meliputi permintaan dan penawaran untuk membantu membuat keputusan di peringkat kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri serta membantu penyediaan dasar dan perancangan perumahan negara yang lebih komprehensif. Beliau menjawab pertanyaan Senator Dr. Ahmad Azam Hamzah. Baik, kejohanan sukan dalam talian antara negara dilaksanakan bagi memastikan prestasi dan kecergasan atlet tidak merudum akibat terpaksa meminimumkan latihan berikutan penularan COVID-19. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican menjelaskan pelaksanaan kejohanan berkenaan juga perlu dilakukan supaya kebolehsaingan atlet dapat diteruskan. Jelasnya perkara itu perlu diberi penekanan terutama kepada atlet yang bakal menyertai sukan utama seperti sukan Olimpik. Contohnya, di bawah acara diving, walaupun tidak boleh keluar negara, walaupun tidak boleh kita mendapat penyertaan daripada atlet-atlet luar negara ke dalam negara kita, tapi kita telah usahakan untuk lakukan kejohanan renang secara online yang disertai oleh beberapa negara luar, termasuk daripada negara New Zealand dan negara-negara daripada Eropah, yang akan melakukan terjunan tetapi akan dibuat penilaian oleh judges yang datang daripada seluruh negara-negara yang lain. Baik, penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Senator Alan Ling Si Kiong. Ekoran penangguhan beberapa kejohanan antarabangsa seperti kejohanan Piala Thomas dan Uber dan kejohanan hoki Piala Sultan Johor, Kementerian melalui Majlis Sukan Negara dengan kerjasama Institut Sukan Negara dan Persatuan Sukan Kebangsaan melaksanakan kejohanan domestik secara dalaman dan simulasi. Usaha itu bagi memastikan prestasi atlet dapat dinilai dan ditingkatkan secara berterusan. Program latihan lain juga telah disusun semula menerusi bengkel perancangan program latihan 2020-2022 yang menunjukkan impak positif dalam kalangan atlet. Baik, saya kira itu sahaja perkembangan yang dapat saya bawakan langsung dari Dewan Negara, dan seperti biasa Dewan berhenti berehat seketika dan akan bersambung pada jam 2.30 petang ini. Untuk itu kembali semula bersama dengan Syuhada di Angkasa Puri. Silakan.